واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang di mana sahaja anda berada? Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran Salat Infak, yang mana pada hari ini adalah sesi ulang kaji kita bersama tokoh ilmuwan kita. Hari ini kita akan membicarakan ayat yang ataupun halaman yang ke-83 dan halaman yang ke-84. Ianya adalah sesi ulang kaji yang setiap minggu kita lakukan, yang mana tuan-puan yang berada di rumah ke ataupun yang menonton di media sosial, mari sama-sama kita kongsikan agar sama-sama lebih ramai yang mendapat manfaat daripada pengajian kita pada hari ini. Dan seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini, tokoh qari kita yang terkemuka yang tidak asing lagi, Ustaz Tirmizi Ali kita. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria Ustaz hari ini Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bersama siapa, Prof? Baik, hari ini juga kita ada tetamu kita pada hari ini, yang mana kita raikan juga tetamu yang datang daripada jauh ni, datang daripada JDT ni, iaitu Muslimah Taman Saintex daripada Pasir Gudang, Johor. Apa khabar ibu ayah semua? Sihat semuanya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengajian kita pada hari ini dan akan dinaungi mudah-mudahan oleh para malaikat atas pengajian perhimpunan kita bersama mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan seperti biasa, dalam sesi ulang kaji kita tampilkan seorang tokoh yang tidak asing lagi, tokoh ilmuwan tafsir kita, iaitu Dr. Syamsul Hakim. Saya panggil Dr. Syamsul Hakim boleh? Mudah-mudahan Mudah-mudahan insya-Allah tidak lama lagi insya-Allah. Dr. Syamsul Hakim kita daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana hari ni, jalan jam ke atau macam mana? Hari ini berkat My Quran Time, laluan ke sini lancar Biasanya Allah. sejam lebih, hari ini 40 minit sampai. Masya Allah. Memang diberkati mudah-mudahan hari ini insya-Allah. Dan kalau kita perhatikan tuan-puan, baik sebelum kita mulakan, terlupa saya, mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala menambah ilmu pengetahuan kita. Hari ini kita akan ulang kaji pada halaman yang ke-83 seperti yang kita telah mulakan tadi, tuan-puan pun telah dengar, yang mana Ustaz Tirmizi kita telah membacakan ayat yang ke-28. Ini adalah soalan mukaddimahnya kepada doktor ataupun Ustaz Syamsul kita ni, mengenai tentang, kalau kita tengok Ustaz Syamsul, halaman yang ke-82, 81 cerita tentang hukum-hukum perkahwinan orang perempuan, yang boleh dikahwini, yang tidak boleh dikahwini. Tiba-tiba masuk sahaja ayat yang hujung-hujung ni, Allah Ta'ala kata yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala hendakkan memberikan keringanan kepada kita, dan Allah Ta'ala jadikan manusia ni lemah. Apa? Lemah. Macam istilah kita guna orang sekarang, lemah. Apa maksud? Kenapa Allah Ta'ala ceritakan tentang manusia ni lemah? Apa kaitan dengan perbincangan sebelum ni, orang yang layak dikahwini, orang yang tak layak dikahwini? Bagaimana sebenarnya? Perlu kita fahami ayat ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Sanusi dan juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, serta para tetamu yang datang daripada jauh JDT, dan juga tetamu yang sedia istiqamah dengan kelas MQT kita. Hari ini kita nak murajaah daripada muka surat 83 sampai 84 insya-Allah.
Tapi kok mana pun, kalaupun kita nak berbincang surat 83, kita tak boleh mengelak daripada menyorot beberapa ayat yang terkebelakang. Betul. Bagaimana dalam perbincangan yang terhampir kita dapat melihat ayat-ayat yang dikemukakan pada muka surat yang terdahulu banyak membicarakan khususnya bagi dua topik yang penting, iaitulah siapakah wanita yang haram kita nikahi dan siapa pula wanita yang halal bagi kita nikahi. Di mana kalau kita rangkumkan keseluruhan perbincangan tersebut, ia adalah berkaitan hukum hakam yang kita kenal pasti sebagai hukum munakahat. Munakahat. Hukum berkenaan tentang nikah kahwin ini, bila sebut tentang nikah kahwin biasanya orang cerah mata. Tapi bila mana sebutkan tentang hukum nikah kahwin daripada sudut pandang Islam, bagaimana Islam yang telah pun memberikan garis panduan yang begitu jelas, lengkap lagi teratur, penuh dengan hikmah. Bagi mereka yang dilarang untuk dinikahi ada hikmahnya. Bagi wanita yang halal dinikahi juga adanya hikmahnya. Dan yang lebih menarik kalau kita perhatikan dalam muka surat yang sebelum daripadanya, pada ayat yang ke-25, Allah sendiri menyebutkan bagaimana kalaulah seorang itu tidak berkemampuan untuk menikahi wanita-wanita yang biasa, yang memerlukan kepada bayaran mahar yang sedikit tinggi. Mereka punya pilihan satu ketika dahulu, seandainya mereka itu hanya berkemampuan dengan kemampuan yang sedikit, mereka boleh menikahi hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain dengan nilai mahar yang biasanya lebih rendah. Masya-Allah. Kesemua daripada panduan syariat ini, andai kata tidak dibawa datang oleh Islam, satu contoh daripadanya, daripada sekalian banyak hukum hakam yang terkandung dalam Islam kalau kita perhatikan satu demi satu. Walaupun bagi mereka yang mungkin baru mengenali agama ini ataupun cuba-cuba untuk mengenali agama ini, mereka akan lihat Islam ini seolah-olah sesuatu yang penuh dengan peraturan undang-undang, seolah-olah satu beban yang perlu dipikul untuk dilaksanakan. Tetapi bagi kita yang sudah pun hidup dengannya, hidup dengan peraturan. Contoh yang paling mudah hari ini, Dr. Sanusi dahulukan bicara saya tadi dengan bertanyakan, bagaimana laluan saya ke sini hari ini? Mudah ke payah? Saya kata mudah. Salah satu daripada penyebabnya iaitulah kerana adanya sistem jalan raya yang teratur dengan peraturan dan juga undang-undangnya. Bayangkan kalau kita berada dalam sebuah negara yang tidak ada undang-undang jalan raya. Masing-masing terpaksa berebut untuk mendahului antara satu sama lain. Nak potong belah kanan boleh, potong belah kiri boleh, masuk ikut roundabout itu ikut sukalah siapa nak masuk. Saya rasa tak sampai sejam, lebih 2 jam saya nak sampai ke sini ni. Tapi dengan sistem peraturan undang-undang yang sedia ada inilah yang ianya memudahkan hidup saya. Maka kalau kita nak kaitkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan daripada undang-undang perkahwinan, yang hari ini anak-anak muda bila sebutkan tentang undang-undang perkahwinan, dia kata susah, kami tak nak komitmen, kami tak nak responsibility, kami nak mudah, senang cara, suka sama suka, kira jalan. Sebenarnya itulah kesusahan yang mereka tak sedar. Sedangkan bagi orang yang mengetahui tentang nikah kahwin ini, walaupun yang nampak berat itu tanggungjawab, yang nampak berat itu responsibility dia, tetapi setelah daripada urusan itu dilaksanakan mengikut kepada neraca Allah tadi, banyak urusan masalah-masalah manusia diselesaikan. Tak ada masalah isteri yang ditinggalkan tak bertali. Tak ada isunya anak-anak yang dilahirkan kemudian tidak berayah. Kesemua daripada sistem sosial manusia itu Allah datangkan dengan satu peraturan, di mana peraturan itu Allah kata ianya direka cipta oleh Allah, diletakkan bagi manusia kerana Allah faham manusia ini manusia yang lemah. Kalau tak diberikan panduan, tak diberikan bimbingan, maka mereka pasti takkan tahu bagaimana untuk hidup di atas muka bumi dalam santunan yang begitu tinggi, dalam kemasyarakatan yang begitu indah, sehinggalah akhirnya membangunkan ummah dalam kerangka yang sebenar mengikut kepada kehendak dan juga rahmat daripada Allah. Itu yang kita dapat lihat Allah sebutkan. Kenapa di hujung bicara setelah Allah sebutkan tentang kahwin, Allah kata Allah tahu manusia itu diciptakan daripada sifat lemah. So, kalau kita sedar diri kita lemah, tunduklah kepada ketetapan daripada Allah. Kalau kita membangkang apa yang Allah tentukan, kita bukan jadi makin kuat, kita akan jadi makin lemah. Sebab orang yang lemah itu perlu dipimpin, dibimbing, tidak dibiarkan sendirian. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Syamsul atas penerangan yang sangat menarik bagaimana sebenarnya sistem-sistem mengenai tentang perkahwinan ini adalah bagi memudahkan urusan manusia. Bila Allah Taala kata yuridullahu an yukhaffifa ankum, dan bila dikaitkan dengan lemah itu tadi menggambarkan sebenarnya manusia ini adalah golongan yang memerlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik mengenai tentang ayat 28 ini. Kemudian bila masuk pada ayat 29, tiba-tiba berlaku perubahan juga sedikit. Tadi perbincangannya berkaitan
berkaitan dengan perkahwinan. Tapi kali ini masuk mengenai tentang sistem ataupun kita boleh kata pengambilan harta, pengurusan harta itu tadi, yang mana kalau kita tengok Allah Ta'ala melarang kita mengambil harta dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil. Secara ringkas dahulu Ustaz, sebenarnya apa yang dimaksudkan mengambil harta dengan jalan yang batil ini? Sebelum pergi kepada soalan tu, kalaupun ayat ni dilihat macam terasing daripada bicara yang lalu, Betul. menariknya Ibnu Ashur, Imam Ibnu Ashur, dia kata sebenarnya masih lagi ada kaitan. Masya Allah. Sebab ayat sebelum daripada tu cerita tentang bagaimana pengurusan harta anak yatim. Kemudian dalam urusan nikah kahwin, pemberian mahar yang juga melibatkan bahagian harta. Sekarang ni kita bicara bagaimana untuk menguruskan harta yang telah pun diberikan tadi. Masya Allah. So di sinilah datangnya ayat bicara yang pertama, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta dengan jalan yang batil. Apa yang dikatakan jalan yang batil? Mudah cerita, apa sahaja jalan yang tidak disyarakkan ataupun yang diizinkan oleh syarak untuk kita memperolehi akannya. Asal bagi seluruh jenis penghasilan rezeki ini adalah harus belaka. Apa sahaja yang kita ada upaya untuk mendapatkannya, asalnya adalah halal bagi kita memperolehi akannya. Tak kiralah kita kata dengan cara kita bercucuk tanam ataupun kita menternak binatang ataupun makan gaji macam Dr. Sanusi, contohlah contoh begitu. Dan juga sahabat kita mungkin ada usaha bisnes-bisnes yang lain, para jemaah yang lain ada pendapatan dengan apa cara sekalipun. Ianya akhirnya akan kita bataskan, walaupun kita kata asalnya diberikan ruangan kepada kita, makanlah apa sahaja di atas muka bumi yang dihalalkan oleh Allah, tapi ada beberapa bahagian-bahagian yang tertentu sahaja yang Allah larang kita daripada kita menjamah akannya, mendapatkan akannya. Maka inilah bahagian yang disebutkan oleh Allah, jangan makan harta dengan jalan yang batil. Walaupun makan di sini, kata ahli tafsir, ianya dalam bentuk majaz. Kiasan. Kerana apa? Sebab seluruh upaya manusia untuk menghasilkan harta, tujuannya adalah bagi menjaga perut mereka masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul atas huraian yang sangat menarik. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Hari ini adalah sesi ulang kaji kita untuk halaman yang ke-83 dan halaman yang ke-84 daripada surah An-Nisa. Dan sebelum kita berehat tadi, kita membicarakan mengenai tentang ayat perihal memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan salah satu memakan harta orang dengan jalan yang batil ini, kalau tak silap saya, adalah berkaitan dengan rasuah. Saya sebutlah sikit kat sini sebab ianya menjadi satu isu yang penting juga pada hari ini. Dan kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala melarang kita makan tu tadi. Kadang-kadang orang kata kita makan sikit tu, ni makan sikit tu ni. Jadi bagaimana melalui ayat ini Ustaz, kita nak didik masyarakat agar mereka membenci rasuah. Kalau setakat duit kopi tu dia kata tak apa je sebenarnya. Ambil sikit duit kopi tak apa. Dia kata apa? Apa pandangan Ustaz dan bagaimana sebenarnya kita nak ajar mereka? Okey. Kalau kita faham dalam konteks perbincangan fiqh, perkara yang haram ni dia ada dua bentuk. Satu yang dikatakan haram zati, haram dalam bentuk zatnya, dan satu lagi haram dalam bentuk hukumnya. Kita ambil contoh yang mudah tuan-tuan juga puan-puan. Karipap. Karipap kalau kita kata secara umumnya ianya benda yang halal. Tengok karipap inti apa, inti kentang, ada ayam sikit, ayam disembelih, semua bahan-bahannya bahan-bahan yang halal. Maka secara zahirnya ia adalah sesuatu yang halal. Tetapi bagaimana karipap itu boleh menjadi sesuatu yang halal kalau ia karipap yang dicuri? Walaupun ia karipap, tetapi disebabkan ianya karipap curi, maka ianya sesuatu yang diharamkan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama seperti mana penghasilan, hasil daripada apa yang kita perolehi daripada rezeki kita tuan-tuan, sekalian yang lain apa yang kita usahakan tu Allah izinkan untuk kita jamah, untuk kita makan, untuk kita jadikan bahagian daripada rezeki kita. Tapi ada sesuatu yang Allah larang daripada kita untuk kita menjamah akannya. Begitu juga dengan Nabi SAW, dan ungkapan yang sama Allah gunakan dalam bentuk larangan. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 188, Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil its wa antum ta'lamun. Ayat ini jelas menyatakan bahawasanya larangan daripada Allah untuk kita makan satu bahagian daripada harta setelah kita menyogok pihak yang lain demi kita mendapatkan kepentingan-kepentingan daripada pihak yang lain. Maka di situlah sogokan tersebutlah yang kita namakan hari ini sebagai namanya rasuah. Dan rasuah ini sememangnya bahasa yang telah pun digunakan sendiri oleh baginda Nabi SAW dan disebutkan oleh baginda dengan perkataan yang sangat-sangat berat sebenarnya, yang disebutkan oleh Nabi, la'anallahu rashi wal murtashi. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala melaknat golongan yang perasuah dan juga penerima rasuah tersebut. Kedua-dua pihak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastilah bila mana sesuatu itu terlibat dalam bahagian yang dilaknat, ianya bukan dosa yang kecil. Rasuah bukan duit kopi. Rasuah bukan under table money. Rasuah bukan bahasa-bahasa yang lain. Sebutlah rasuah seperti mana yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW. Ianya bahagian daripada bahagian yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Nabi, dan pasti dilaknat oleh seluruh makhluk kerana ianya adalah perkara yang dilaknat oleh Allah. Maka sewajarnya tak kala mana kita hendak menjamah apa-apa bahagian yang berkemungkinan datang daripada hasil yang sebegini, ingatlah kalau kita geli untuk menyuapkan sesuatu yang buruk, sekalipun namanya kita kata benda tersebut dicuba diindahkan, diwangikan. Katalah kita ambil najis dekat tangan kita, kita bubuhlah minyak wangi setebal mana sekalipun kita tahu ia adalah najis, maka kita takkan sanggup untuk menyuap dalam mulut kita. Maka bagaimana rasuah tersebut, sekian macam mana pun ia cuba dijelmakan dalam bentuk yang baik, ia tetap najis yang perlu dihindari kerana ia bahagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Menarik analogi yang diberikan oleh Ustaz Syamsul tadi, dan cuma bila dah disebutkan mengenai tentang karipap tadi, saya ada terfikir satu soalan. Dulu dia orang persoalkan mengenai tentang karipap oksigen. Karipap oksigen di luarnya cantik, warnanya cantik ya, tapi dalamnya kosong. Adakah ada unsur penipuan di situ ataupun sebenarnya bagaimana Ustaz? Nasihat Ustaz pada para peniaga. Subhanallah. Dalam ilmu muamalat ini, antara dua pantang larang yang utama yang mesti dijauhi oleh semua mereka yang terlibat dalam muamalah, yang pertama namanya riba, yang keduanya gharar, uncertainty. Ataupun dalam bahasa Arab disebutkan sebagai penipuan. Maka kalau kita lihat kepada contoh yang diberikan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, karipap angin, kalau sememangnya penjual bermaksud untuk menyediakan
Karipap yang sebegitu tujuannya untuk memperdaya pembeli. Dimasukkan angin nampak kembung, nampak berisi, tetapi dalamnya itu tidak berisi apa-apa. Kalau sememangnya diniatkan begitu, maka ia termasuk daripada bahagian muamalah yang dilarang sama sekali dalam Islam. Yang disebutkan bahagiannya adalah daripada bahagian yang dilarang kerana gharar, uncertainty ataupun penipuan yang berlaku. So tuan-tuan, walaupun karipap juga, tapi jangan sebab karipap kita masuk neraka. Allah Akbar. Berat sekali ayat tu sebenarnya. Bukan main-main. Bukan sebenarnya dia nak jual oksigen sebenarnya. Bukan kot-kot lah nak makan dapat oksigen lebih segar ke. Bukan maksud dia begitu. Tapi takut masuk menipu di situ. Baik, kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-32. Yang mana mungkin saya minta Ustaz Tirmizi bacakan sedikit ayat sebahagian daripada ayat yang ke-32 insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitanir. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-32 Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Jadi ayat ini mengenai tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian yang tertentu bagi orang lelaki, bagi orang perempuan. Jadi di sini Allah Ta'ala memberikan kita larangan untuk bersifat iri hati ataupun hasad terhadap kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Mengapa larangan hasad ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan bagaimana pula hasad yang dibenarkan macam hasad terhadap harta dan ilmu itu, kenapa pula Allah Ta'ala berikan kelonggaran dalam bab itu? Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana sebutkan tentang hasad, secara umumnya manusia mengetahui itu merupakan daripada akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk. Dan dalam perkara ini kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dengan larangan bagi hasad ini dalam ayat yang pelbagai. Antaranya kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-54, Allah bertanyakan kepada kita, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Adakah patut manusia itu beriri hati, berdengki dengan apa yang telah Allah bawa datang kepada manusia? Maka dalam hal ini saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin pada bahagian yang ke-21 ataupun bab yang ke-21. Beliau menyatakan ada 5 sebab mengapa Allah melarang kita daripada hasad. Saya takkan sentuh 5-5, tak cukup masa Ustaz. Tapi saya ambil beberapa yang penting daripadanya. Yang pertamanya, bila mana kita berhasad kepada seseorang, seolah-olah kita tak reda dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Pemberi, dia berkuasa untuk memberikan kepada sesiapa, maka kita siapa untuk mempersoalkan pemberiannya. Yang keduanya, kita tak reda dengan qada dan juga qadar Allah. Salah satu daripadanya adalah pembahagian rezeki sesama manusia. Dan yang ketiganya, kita seolah-olah berlagak Tuhan, memaksa Tuhan untuk menghilangkan rezeki sesiapa. Sebab hasad ni bukan takat kita mencemburui. Hasad inilah daripada kita kata kita rasa cemburu dan kemudian kita berharap orang yang kita dengkikan tersebut hilang nikmat dia. Itu maksud hasad daripada sudut pandangan para ulama. Tetapi kita katakan dalam banyak-banyak hasad yang dilarang. Bahkan Nabi SAW dalam larangan baginda cukup jelas. Kenapa kita dilarang? Sebab hasad ini akan menghilangkan segala kebaikan kita, seperti mana api yang memakan kayu-kayu api yang kering. Innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Tetapi dalam banyak-banyak hasad, menariknya Nabi sebutkan ada 2 exceptional, ada 2 pengecualian yang Nabi berikan bagi orang yang ingin berhasad. Nak hasad sangat, okay, sekarang ni peluang. Okey, tunggu. Apa dia? Yang pertamanya Nabi kata la hasada illa fi isnatain. Tidak ada yang namanya hasad, tak boleh berhasad dengan manusia melainkan cuma 2 perkara. Yang pertamanya, rajulun atahu Allahu malan, seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dengki pada orang yang banyak harta, yang banyak infak ni, silakan. Macam mana dengkinya Umar pada Abu Bakar. Masya-Allah. Bila tengok Abu Bakar
memberikan sesuatu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seluruh hartanya diberikan pada jalan Allah. Kata Umar, bermula hari ini aku tidak akan dapat menewaskan Abu Bakar. Betul. Dengkinya Umar pada bentuk lelaki yang sebegitu. Dan yang keduanya, kalau nak berhasad juga kata Nabi SAW, dengkilah pada seseorang yang Allah berikan ilmu Al-Quran kepadanya, lalu dia membaca Al-Quran itu siang dan juga malamnya. Orang yang sentiasa basah lidahnya dengan membaca Al-Quran. Nak dengki sangat? Jom kita lawan. Siapa yang banyak lagi baca Quran? Rasanya part-part macam ni tak ada orang berdengki. Ada orang berdengki dengan ustaz-ustaz. Lawan. Jom lawan dengan Ustaz Tarmizi baca Quran. Jangan jumpa. Jangan jumpa. Dia kata tak apalah ustaz baca dulu lah, saya ikut je kan. Tak ada yang mendengki punya. Pakat semua nak ikut belakang je. Tak ada yang nak challenge Ustaz Tarmizi kan. Sebab kita tahu pada bahagian tersebut kenapa diizinkan oleh Nabi. Sebab manusia pada jalan dua kebaikan ini tak ada yang nak cemburu pada sesiapa. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Menarik sekali perbincangan yang dilontarkan oleh Ustaz Syamsul kita mengenai tentang apa iri hati yang dibenarkan dalam Islam. Tengok bagaimana iri hati pun sebenarnya boleh dipositifkan tetapi dengan jalan yang baik. Maknanya bagaimana Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing manusia. Kalau berkehendakkan kepada perkara yang jahat juga, lalu dialihkan jalan tersebut dengan jalan yang baik, iaitu dengan sama ada berdengki dalam berusaha untuk memperbanyakkan kebaikan, sama ada dari aspek ilmunya ataupun dari aspek menyumbang. Kalau kita semua bersungguh-sungguh menyumbang ke arah kebaikan, maka itu akan pasti melahirkan sebuah masyarakat yang lebih baik. Bukan masyarakat yang saling berdengki, membunuh ataupun menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ini antara pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-32. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan masuk kepada ayat yang halaman yang ke-84. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi. Dan yang keempat, yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الرجال قوامون على
Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Hari ini kita adalah sesi ulang kaji kita untuk halaman yang ke-83 dan halaman yang ke-84. Kalau tadi perbincangan kita berkaitan dengan pengurusan harta, memakan harta orang yang tidak dibenarkan dengan jalan yang batil, kemudian kita dilarang beriri hati, melainkan boleh iri hati terhadap harta tetapi dengan hendaklah kita menyumbang ke arah kebaikan. Dan kemudian pada halaman yang ke-84, Allah Ta'ala masuk kepada satu ayat yang sangat menarik, yang ayat ni pun sebenarnya ayat yang popular. Orang lelaki suka guna hujah ni. Kalau nak bergaduh dengan orang perempuan, dia akan guna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia akan kata, ayat ni sebenarnya menunjukkan lelaki adalah pemimpin. Orang perempuan pula kata, ladies first. Dia akan bergaduh dekat situ. Bila nak beratur, siapa ambil makanan dulu? Ladies first dulu ke? Ataupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi pada hakikatnya, sebenarnya ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri lelaki yang qawwam, ciri-ciri lelaki yang melindungi. Kalau kita tengok sebelum ni, maknanya lelaki ada yang menyakiti wanita, ada yang tidak memberikan nafkah kepada isteri mereka, ada yang memukul isteri mereka, ada yang mengenakan mudarat sehingga menyebabkan kematian. Jadi mereka pada hakikatnya sebenarnya tidak benar-benar faham maksud Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Allah Ta'ala menggunakan perkataan qawwam kat sini adalah sebagai pemimpin ataupun pelindung. Jadi di sini saya nak tanya kepada Ustaz Syamsul, sebenarnya apakah dia ciri-ciri lelaki yang qawwam berdasarkan apa yang dimaksudkan daripada ayat ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, secara terjemahannya pun kita dah nampak ada dua ciri yang utama yang disebutkan pada kalimah qawwam tersebut. Yang pertama dia adalah pemimpin, dan juga yang kedua dia adalah pelindung. Betul. Qawwam tersebut. Tetapi secara spesifiknya kalau kita nak lihat berkenaan tentang ciri qawwam menerusi ayat ini. Dan ada lagi ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain yang menyokong tentang konsep ataupun pendekatan yang dikemukakan oleh Islam bagi membina identiti seorang lelaki yang qawwam, seperti mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini antara hadis-hadis yang menyokong kepada ayat ini. Tetapi untuk ayat ini, kalau kita katakan apakah ciri yang terjelas di sebalik apa yang Allah nyatakan, tuan-tuan, khususnya walaupun yang mendengar ini orang perempuan, tapi kita nak sebutkan untuk orang lelaki dulu. Tak balik Ustaz nanti. Sebab orang lelaki ni bab nak claim tu boleh tahan juga. Aku lebih kuat, aku lebih, yalah, nak bergaduh tu dah nak menang kan. Ego Betul. tinggi ni. Betul. Tapi kalau betul-betul nak menjadi seorang lelaki, apa yang Allah kata, bima faddalallahu ba'dahum ala ba', apa yang Allah lebihkan kita ini bukan tujuannya untuk kita berbangga, tak, tetapi wa bima anfaqu min amwalihim, dan daripada apa yang dia infakkan daripada harta benda mereka. Maksudnya bila mana lelaki tersebut menjadi seorang yang memimpin keluarganya, dia suami bagi seorang isteri, dia ayah kepada seorang anak, tanggungjawab menafkahi keluarga itu terletak di pundaknya ataupun di bahunya. Inilah ciri qawwam yang paling utama. Bukan kita kata nak kahwin tu nak kahwin, tapi bab bagi nafkah tu orang Kedah kata balok liat. Balok liat di kasar orang kata. Memang itulah pemalas. Kasar bahasa Kedah ni. Tapi orang Kedah balok liat tu biasa. Nak tegur anak-anak yang malas pergi sekolah, jangan jadi balok liat. Balok liat ni jangan jadi pemalas. Okay. Tapi kena rajin. Pasal apa? Orang lelaki adalah merupakan tiang bagi keluarganya. Qawwam. Qiwamus syai', iaitulah kita kata tiang bagi sesuatu. Imadus syai'. Kalaulah tiang keluarga itu patah ataupun tidak disempurnakan ketegakannya itu, dibiarkan anak isterinya itu berusaha mencari rezekinya sendiri, pasti institusi kekeluargaan itu akan punah binasa. Tetapi kalau kita kata lelaki itu seorang lelaki yang bertanggungjawab, dia berusaha sedaya yang mampu untuk menafkahi anak dan juga isterinya, terutamanya daripada bahagian nafkah-nafkah yang zahir ini, insya-Allah apa yang Allah datangkan daripada kerukunan rumah tangga itu akan ada. Sebagai contoh yang mudahlah Kalaulah makcik-makcik dah ramai kat sini ni kan. Satu hari bila kata hari gaji datang, lelaki-lelaki kita, suami-suami kita, yang ni bahagian yang ada untuk bulan ni. Isteri yang menerima nafkah tersebut, dia pasti menghargai pemberian suami tersebut, dan dari situlah datangnya hormatnya kepada lelaki tersebut. Itu sebab Allah suruh buat begitu. Walaupun kita faham ada sebahagian daripada keluarga yang mungkin terhalang akibat daripada keunzuran-keunzuran yang tertentu, tetapi hukum untuk semua
ia bukan hukum untuk kes-kes yang tertentu yang terpaksa isteri ambil alih tanggungjawab keluarga, itu dikecualikan daripada perbincangan. Tetapi Islam nak tengok orang lelaki yang menafkahi keluarga supaya keluarga tersebut ianya dapat dibina dengan kekokohannya dan juga kesantunan yang terhasil daripada penghormatan yang diberikan oleh seorang isteri, yang diberikan oleh seorang anak terhadap seorang suami, terhadap seorang ayah yang telah menafkahi keluarganya dengan tulang empat keratnya. Itulah jasa seorang lelaki yang akan dihargai oleh ahli keluarganya. Wallahu Masya ta'ala. Allah. Terima kasih Ustaz Syamsul atas huraian yang sangat menarik. Cuma dah bila tanya mengenai tentang wabima anfaqu min amwalihim. Mereka telah memberikan nafkah daripada harta-harta mereka. Kadang-kadang ini soalan yang mungkin kita boleh fikirkan juga sama-sama. Ada suami yang mungkin dia kerja Grab tapi mungkin isteri dia seorang jutawan. Katakan contoh, jauh sangat perbandingan tu. Isteri dia mungkin asal-asal sama-sama biasa tapi dia berniaga jadi jutawan, jual produk kosmetik dan sebagainya, jual kat TikTok kan. Jadi jutawan. Jadi apakah sebenarnya suami ini boleh dianggap tidak kawam ke kalau dia sebab tiba-tiba isteri dia gaji lebih banyak, katakan macam tu. Macam mana pandangan Ustaz? Ataupun ada tak nasihat Ustaz untuk perkara yang macam ni? Isu tentang kawam ni bukan dilihat pada gaji seseorang. Okay. Kalaupun dia orang yang berpendapatan rendah tetapi dia melakukan tanggungjawabnya menyediakan apa yang dipanggil basic needed ataupun keperluan asas bagi keluarga tersebut. Contohnya dia dapat menyediakan sebuah rumah walaupun rumah sewa untuk keluarganya berlindung. Dia dapat sediakan makan minum harian. Dia dapat menyediakan pakaian yang seadanya bagi ahli keluarga tersebut. Maka dialah lelaki qawam walaupun pendapatannya bukan sampai peringkat kita kata juta-juta, bilion-bilion. Tetapi dia melaksanakan mengikut kemampuannya. Dan Islam tidak pernah menetapkan qawam itu mesti memiliki 10 juta. Betul. Islam tak pernah menetapkan nak jadi qawam itu mesti jadi bilioner. Tak. Islam kata wa bima anfaqu min amwalihim, apa yang dinafkahkan daripada harta yang kita tahu setiap daripada individu tersebut Allah telah tuliskan bahagian rezekinya, dan pada bahagian rezeki yang kita telah dituliskan bahagian kita tahu ia ada bahagian orang lain, ada bahagian isteri kita, ada bahagian anaknya. Walaupun kita kata isteri itu sejutawan mana pun dia, tanggungjawab untuk nak memastikan keperluan asas bagi sesebuah keluarga itu tetap berada di bahu orang lelaki. Manakala bagi wanita, seandainya dia nak membantu suaminya, maka itu kelebihan bagi mereka, bukan satu kewajipan. Wallahu a'lam. Menarik sekali. Maknanya suami dan isteri itu perlu saling berganding bahu lah. Maknanya tidak kan kita ni dah kahwin, maknanya kita kongsi ajalah semua. Suami dia kata kita kongsikan, kita ni dah kahwin, you jadi jutawan, I jadi jutawan. Agaknya maksudnya begitulah. Maknanya sama-samalah tanggungjawab yang perlu dipikul bersama-sama agar rumah tangga itu bahagia. Menariknya dalam ayat yang sebelumnya, yang selepas daripadanya, Allah Ta'ala cerita pula bagaimana sekiranya berlaku perselisihan. Kadang-kadang punca perselisihan ni datang daripada punca-punca yang kita sebutkan tadi. Daripada duit tak cukup ke, isteri dah jadi jutawan ke dan sebagainya. Ayat yang ke-35 Allah Ta'ala menyentuh tentang wa in khiftum syiqaqa bainihima, dan sekiranya kamu bimbang terjadi salah faham antara keduanya, maka Allah Ta'ala perintahkan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah Ta'ala memerintahkan kita lantik orang tengah yang menjadi pendamai antara keduanya. Jadi soalan di sini saya nak tanya, bagaimana sebenarnya Ustaz campur tangan daripada orang tengah ni boleh ke sebenarnya membantu dalam menyelesaikan perselisihan dua ni? Dia melibatkan orang luar ke macam mana? Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau kita faham tentang fitrah ataupun tabiat orang yang sedang bergaduh, orang yang sedang berselisih, biasanya kedua-dua daripada pihak tersebut dikuasai oleh emosi lebih daripada akal menguasai. So di kala mana mereka berselisih, bergaduh ni, biasanya di waktu itu akalnya sudah hilang. Yang tinggal cuma amarah, kemarahan, dendam dan sebagainya. Maka di kala itulah Islam melihat seandainya berlakunya perselisihan dalam institusi kekeluargaan, tambah pula kita kata minta maaf lah kalau kena pula isteri itu memang ada background public speaker yang bagus kan. Pendebat kan. Ataupun kita kata memang daripada latar belakang undang-undang dan sebagainya. Kalau dia nak meningkah suami dia itu, mungkin bahasanya itu lebih tersusun berbanding suami yang mungkin kita kata orang-orang biasa dan sebagainya. Pasti akan berlaku bahasa peguaman ni. Bahasa peguaman ni kan. Bukan nak kata peguam begitu, tidak. Tapi maksudnya ianya boleh mencetuskan pergaduhan yang lebih berat kalau dibiarkan tak ada orang tengah. Maka apapun pergaduhan yang berlaku, kalau kita sudah melihat tidak ada lagi ruang komunikasi dan juga diplomasi pada apa yang kita sedang
Mulanya berbincang, lepas tu jadi pergaduhan. So tak nampak penyelesaian. Pada waktu itu bukan tak nampak, tapi pada waktu itu sebenarnya kita sedang dikuasai oleh amarah, bukan lagi akal yang mampu untuk mengawal segala-galanya. Maka Islam datangkan satu solusi. Pada waktu itu penyelesaiannya bukan milik kalian. Kalian bawa datang hakaman. Hakaman ini orang tengah. Orang yang disebutkan dalam adat jahiliah. Sebenarnya kalau kita baca dalam tafsir, perkara ini sebenarnya adalah wujud daripada amalan jahiliah lagi. Iaitulah bila mana berlaku apa sahaja pertelingkahan sesama mereka, maka mereka akan cari orang yang lebih berakal di sisi mereka. Tetapi dalam sudut institusi kekeluargaan didahulukan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, satu wakil pendamai daripada pihak suami, satu wakil pendamai daripada pihak isteri. Kenapa didahulukan orang ini? Sebab biasanya orang dalam lebih memahami punca masalah berbanding orang luar. Tetapi ia bukan satu ketetapan. Kalaupun dua-dua pihak kata kita tak nak adik-beradik, sebab adik-beradik inilah yang selama ini sedang melaga-lagakan kita. Contohnya dah, kita nak ambil orang luar, maka itu diharuskan. Cuma hikmah kenapa Al-Quran mendahulukan orang dalam? Sebab orang dalam dialah yang lebih memahami situasi masalah, dan biasanya kalau adik-beradik, dialah yang biasanya akan mendamaikan dan menyatukan sesama ahli keluarga. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, daripada ciri-ciri lelaki yang qawam, kemudian kita masuk kepada sekiranya berlakunya pertelagahan dalam rumah tangga. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu. Tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Hari ini adalah sesi ulang kaji kita untuk halaman yang ke-83 dan halaman yang ke-84. Sebelum berehat tadi, kita telah masuk perbincangan yang agak panjang mengenai tentang ciri-ciri lelaki yang qawam. Siapakah dia? Suami yang menjaga ataupun melindungi isteri mereka, keluarga mereka. Kemudian Allah Ta'ala berikan bimbingan bagaimana sekiranya berlakunya pertelagahan ataupun perselisihan dalam rumah tangga. Allah Ta'ala perintahkan faba'athu
kehakaman, iaitu lantiklah orang tengah. Dan menariknya seperti yang disebutkan oleh Ustaz Syamsul sebelum ni, Allah Ta'ala minta kita lantik orang yang daripada ahli keluarga sendiri dan orang yang berakal. Dan kalimah yang digunakan juga hakam. Al-Hakam ini Abul Hakam, mana orang yang bijaksana, orang yang cerdik sepatutnya, bukan orang yang menambahkan lagi api kemarahan di antara dua belah pihak itu. Dan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menyembah Allah, berbuat baik kepada orang sekeliling, ahli keluarga. Di penghujung perbincangan dalam halaman yang ke-84, Allah Ta'ala membicarakan tentang sifat bakhil. Adakah ada kaitan sebenarnya sifat bakhil ni dengan suami ke, suami yang bakhil ke, ataupun bagaimana sebenarnya kita harus faham mengenai tentang ayat yang ke-37 ini. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita lantunkan sama-sama, gemakan bacaan ayat Al-Quran kita bersama dengan Ustaz Tirmizi kita pada ayat yang ke-37 ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-37 Allah Ta'ala berfirman, iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Di penghujung perbincangan dalam halaman yang ke-84, Allah Ta'ala membicarakan pula sifat kedekut. Bukan sahaja sifat kedekut, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Bahkan dia suruh orang lain kedekut. Bukan dia seorang saja yang kedekut, dia suruh orang lain kedekut juga. Jadi di sini Allah Ta'ala cerita mengenai tentang sifat-sifat bakhil. Sepatutnya kita tak bakhil dengan orang lain, kita tak dengki dengan orang lain, kita suka untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Penghujungnya Allah Ta'ala tegur tentang sifat bakhil. Bagaimana sebenarnya Ustaz ciri-ciri untuk kita tangani sifat bakhil yang ada, sama ada dalam diri kita nak bagi sumbangan hari ni. Kalau nak bagi sumbangan mungkin susah. Bagaimana sebenarnya kita boleh tangani sifat bakhil ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana solusi yang diberikan Al-Quran itu memang sangat-sangat ampuh sebenarnya. Masya-Allah. Sebelum daripada permasalahan itu diutarakan, dia telah pun menunjukkan punca kepada masalah tersebut. Bagaimana bakhil itu boleh terhasil? Hujung ayat yang ke-36 tu Tuhan menyebutkan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tak suka dengan orang yang sombong lagi tinggi diri. Orang yang sombong tinggi diri ini terhasil daripada apa? Ia terhasil daripada lawan kepada sifat zuhud, iaitulah tamak. Seperti mana yang disebutkan oleh Wahab ibn al-Wird, seorang tabi'in yang terkenal. Dia kata apa dia? Az-zuhdu alla tahzan ala ma fatak wa la tafrahu bima atak. Dia kata yang dikatakan zuhud itu ialah bila mana kamu tak bersedih dengan apa yang kamu kehilangan akannya, dan kamu tak terlalu gembira dengan benda yang apa yang Allah datangkan pada kamu. So bila mana dia tahu setiap daripada apa yang diterima daripada hidupnya datang daripada sisi Allah, tidaklah ianya membuatkan dirinya itu terpana dengan apa yang Allah kurniakan daripada kelebihan tersebut sampai dia membuatkan diri menyombong diri. Bila mana dia menyombong diri, maka dia akan jadi orang yang tamak. Orang yang tamak pasti akan jadi orang yang bakhil. So itu turutannya. Tetapi dalam rangka untuk kita nak menyuburkan perasaan supaya mengelakkan diri kita daripada berlaku bakhil, perkara ini mesti dibudayakan untuk mengajak manusia menjauhi akan bakhil dan menjadi pemurah. Itu sebab Allah yang tak suka, Allah sebut kata wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bukan takat dia kedekut, dia pula kempen supaya orang kedekut. Sedangkan kalau kita nak membentuk sifat kedermawanan, kita kena wujudkan secara bersama. Kena ajak orang sama-sama, jom kita bersedekah. Sedekah itu takkan mengurangkan daripada bahagian harta. Sedekah itulah perkara yang Allah akan sucikan dan Allah akan berikan keberkatan padanya. Dilipat gandakan balasan dunia dan juga balasan di akhirat. Kesemuanya adalah merupakan cerita-cerita yang baik. Apa yang berlawanan daripada wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kita kena buat. Dan yang ketiganya Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, fahaddith ini
walaupun terjemahannya itu dibicarakan, kita kena bicarakan ia, tapi dalam maksud yang lebih menyeluruh, iaitulah kita kongsi-kongsikan dengan orang lain. Berbanding dengan ayat 37, perangai orang bahil kata apa dia? Allah kata apa dia? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dapat nikmat makan seorang-seorang, sembunyi seorang-seorang. Berlawanan dengan apa yang Allah sebut kat sini. So sebenarnya ayat sini telah pun memberikan solusi secara ringkas, walaupun sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang lain menyokong kepadanya, tetapi apa yang kita dapat lihat secara langsung daripada ayat 36, ayat 37, ada 3 perkara yang akan menjauhkan kita daripada kebahilan. Jangan biasakan diri dengan sifat menyombong. Orang menyombong, dia takkan pandang orang lain dengan pandangan belas kasihan, maka dia akan jadi orang yang kedekut. Yang keduanya, jangan kita tidak membudayakan budaya bersedekah. Kita sedekah, ajak orang lain sedekah, insya-Allah akan hilang sifat kedekut. Sebab orang yang digelar haji bakhil, orang akan pandang dengan hina sebab ia bukan daripada kebiasaan masyarakat. Kan filem Piramli kan, haji bakhil tu kan, dia terasing daripada masyarakat sebab masyarakat lain adalah dermawan. Dan yang ketiganya, kalau dapat nikmat Allah Ta'ala, jangan simpan seorang-seorang, kongsi-kongsikan dengan yang lain. Jangan sembunyikan apa yang Allah rezekikan kepada kita daripada kebaikan, sebab Allah tak suka. Wallahu ta'ala. Wallahu alam. Sangat menarik sekali penutup perbincangan kita pada hari ini. Yang terakhir sekali, apa yang diberikan kepada kita jangan kita sembunyikan. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Maknanya lepas ni kita kena lebih banyak berkongsi. Begitulah dia tuan-puan, hari ini perbincangan kita sangat banyak kita lalui daripada halaman yang ke-83, bagaimana kita seharusnya tak ambil harta orang dengan jalan yang bakhil. Kita jangan bersifat dengki dengan harta orang. Kita hendaklah bersifat qawam, dan penghujungnya Allah Ta'ala melarang kita daripada menahan diri kita ataupun bersifat kedekut terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itulah secara umumnya rangkuman perbincangan kita daripada halaman yang ke-83 dan halaman yang ke-84. Bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan insya-Allah kita akhiri dengan bacaan doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Syamsul kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu ima'ik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlu fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma min kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Begitulah kupasan tadabbur ulang kaji kita daripada buku surat 83 dan juga 84. Mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama mengambil pengajaran dan juga sempadan-sempadan supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang cemerlang, yang mengikut acuan dan acuan daripada Allah, itulah Al-Quran Al-Karim. Terima kasih lagi kepada host kita, Dr. Profesor Maya Dr. Ahmad Sanusi, dan juga tetamu tokoh ilmuwan kita yang telah membicarakan pencerahan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. 2 muka surat terasa sekejap sangat, rasa tak cukup lagi, banyak lagi sebenarnya, tapi itulah kita ada masa kita, insya-Allah kita dapat teruskan lagi pada episod-episod yang akan datang. Dan saya nak mengajak pada semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita join, sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Ada QR code di situ, boleh kita scan untuk memudahkan transaksi kita. Mudah-mudahan program-program Al-Quran terus berkembang syiar dalam negara kita yang tercinta ini. Terima kasih kepada semua di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
وأطراف النهار واجعله لنا هجتين